Fokus berita hari ini, kesetiaan dan komitmen ahli penyumbang kejayaan PBB. Serius tangani isu pengemis Datuk Seri Nancy. Raikan perayaan Aidilfitri secara sederhana, Datuk Abdullah Saidul. 20 asnaf terima sumbangan khas sempena bulan Ramadan. 100 peniaga tawarkan pelbagai menu menarik di Bazar Ramadan Desa Ilmu. Kejuaraan Weng Muay Thai Fight Night di Pontianak, 4 petinju Sarawak turut serta. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Janet Bennett. Kesetiaan dan komitmen ahli menyumbang kepada kejayaan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB). Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi, tiada parti politik mahupun organisasi dapat berdiri teguh dan mengukir kejayaan demi kejayaan tanpa belas kasih sayang dan keutamaan daripada ahli parti. Jelasnya semua ini dimanifestasikan melalui komitmen pemimpin, dedikasi serta pengorbanan yang tidak mementingkan diri yang telah dibuktikan oleh semua ahli parti PBB. Ingin saya memuji kesetiaan yang ditampilkan di kalangan ahli parti yang begitu komited dan menjadi antara faktor kejayaan parti kita, parti PBB dari dulu sehingga kini. Katanya semasa berucap pada Majlis Jasamu Dikenang Anjuran Pergerakan Wanita Parti PBB Cawangan Mulu di sini pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander menambah, beliau percaya PBB juga amat memerlukan suara anak-anak muda bagi meneruskan perjuangan parti. Kita harus percaya kepada keupayaan pemimpin muda untuk mengemudi perjuangan dan kurangkan campur tangan kerana itu akan memberi mereka satu motivasi dan semangat memberikan yang terbaik, percaya dan yakin kepada keupayaan mereka, tambahnya. Terdahulu semasa berucap, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala berkata, majlis ini merupakan satu detik penting dalam perjuangan ahli-ahli veteran parti PBB Mulu. Dan juga kamu telah menempuhi banyak cabaran dan masalah dalam perjuangan untuk parti kita PBB. Kamu juga telah mencapai dan merasai berbagai kejayaan dalam perjuangan kamu. Difahamkan sebanyak 56 penerima anugerah Jasamu Dikenang merupakan ahli-ahli yang pernah bersama di Cawangan Telang Usan dan Bakalalan. Hadir sama Ketua Pergerakan Wanita PBB Cawangan Mulu Datin Esther Mujan Balan, Timbalan Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak Datin Sri Angelina Ujang, Timbalan Ketua Parti PBB Cawangan Mulu Datuk Robert Laing Anyik, Ketua Pergerakan Pemuda PBB Mulu Osat Bilong dan Pengerusi Pengelola Program Datin Catherine Awing. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM memandang serius isu pengemis di negara ini yang dilihat semakin meningkat dipercayai didalangi sindiket tertentu. Menterinya Datuk Seri Nancy Sukri berkata, bukan semuanya mengemis secara peribadi, malah terdapat warga asing terlibat dalam sindiket berkenaan. Mengakui isu mengemis bukan perkara baru di Malaysia, namun pihaknya tidak memandang ringan perkara itu, sekaligus sentiasa berusaha menangani masalah berkenaan. Warga asing, pengemis warga asing memang banyak juga yang ramai telah dikenal pasti dan apabila dia melihat sebenarnya ada sindiket sebenarnya bukannya mereka mengemis secara peribadi begitu saja, bukan semua, tapi ada sindiket. Jadi inilah membuat kita terpaksa menguatkan lagi penguatkuasaan kita, penguatkuasaan pihak Jabatan Kebajikan bersama dengan bandaraya, pihak polis dan juga immigration dan juga pihak local authority. Jadi semuanya terpaksa bekerjasama untuk bekerja bersepadu untuk kita pastikan penguatkuasaan itu berkesan. Jadi itu mungkin akan berkurang pada few days beberapa hari lepas itu datang balik. Tapi tempat-tempat mereka akan berubah dari masa ke semasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Ihya Ramadan
dan sumbangan Ramadan Parlimen Santubong di Surau Darul Hijrah, Perumahan Darul Hana di sini pada Sabtu. Program kerjasama agensi di bawah KPWKM iaitu Yayasan Kebajikan Negara YKN dengan menyumbangkan bakul makanan kepada 432 orang asnaf termasuk penerima di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai Zon Jah Kasih melibatkan 14 buah kampung termasuk kawasan Demak Baru Fasa 2. Selain daripada itu, Datuk Seri Nancy yang juga Ahli Parlimen Santubong turut menyerahkan 500 pek bubur lambuk kepada penerima sumbangan dan tetamu yang hadir pada program tersebut. Turut hadir Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi serta isteri Datin Sri Sorgayah Ahmad Zaidin, Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Muhammad Ali Talib dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul menyeru agar perayaan Aidilfitri pada kali ini diraikan secara sederhana. Menurutnya, hal ini susulan kenaikan cukai jualan dan servis SST yang meningkat daripada 6% ke 8% yang telah menyebabkan kenaikan harga barang yang mendadak, terutamanya harga barang asas. Kemungkinan ada pemborong atau pembekal mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang untuk meraih keuntungan lebih besar. Tapi saya tidak menafikan kenaikan cukai SST ini akan mempengaruhi kenaikan banyak barangan keperluan asas. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas penyampaian sumbangan sempena lawatan kerja Datuk Abdullah Saidul di sini pada Sabtu. Justru Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop itu menyeru supaya perayaan Hari Raya kali ini disambut dengan penuh kesederhanaan dan memastikan aktiviti menziarahi ibu bapa dan saudara menjadi keutamaan menjelang Hari Besar Umat Islam kelak. Tambahnya, rakyat digesa untuk tidak membazir dengan pembelanjaan yang banyak ketika perayaan Aidilfitri kelak, terutamanya dalam keadaan ekonomi sekarang. Sehubungan itu, Datuk Abdullah Saidul menyeru agar Kerajaan Persekutuan mencari tindakan segera untuk pemulihan ekonomi di negara ini. Tindakan terdesak oleh Kerajaan Persekutuan ketika nilai ringgit semakin menurun secara tidak langsung memberi persepsi bahawa ekonomi negara tidak seindah yang diwar-warkan. Tindakan segera yang lebih konstruktif harus distruktur oleh Kerajaan Persekutuan, terutama Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi untuk meyakinkan rakyat bahawa ekonomi negara berada dalam keadaan yang terkawal dan dalam proses pemulihan. Seramai 20 orang golongan asnaf telah menerima sumbangan khas sempena sambutan bulan Ramadan di Kampung Bako Tengah di sini pada Sabtu. Bantuan sumbangan khas berupa bakul makanan tersebut telah ditaja oleh Majlis Tindakan Pengguna Negara. Selain itu, antara pengisian program ialah Majlis Pelancaran Program Agihan Bubur Pedas Kejiranan Mesra KJM Demak Laut yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni. Datuk Dr. Hazlan dalam ucapannya berkata, program pengagihan bubur pedas ini merupakan satu inisiatif yang baik oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU untuk menjalinkan hubungan dalam kalangan komuniti serta mewujudkan komunikasi untuk melahirkan masyarakat yang prihatin dan dinamik. Katanya program bubur pedas ini dirangka bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara penduduk setempat, malah dilebarkan juga kepada penyertaan kaum lain sebagai proses memantapkan perpaduan nasional. Tambah beliau, penganjuran program seumpamanya sangat-sangat dialukan dan dituntut oleh Islam bagi merapatkan lagi ukhuwah semua, khususnya seluruh warga KJM N5 Demak Laut. Sementara itu, Datuk Dr. Hazlan turut menyempurnakan pengagihan bubur pedas kepada penduduk Kampung Bako Tengah yang hadir ke program tersebut. Turut hadir Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Hilmi Othman serta pengarah DBKU Muhammad Khaidir Abang. Seramai 100 orang peniaga sekitar Kota Semarahan telah terlibat dengan aktiviti jualan sempena bulan Ramadan ini dengan menampilkan pelbagai menu yang istimewa dan menarik. Seramai 100 orang peniaga sekitar Kota Semarahan telah terlibat dengan aktiviti jualan sempena bulan Ramadan ini dengan menampilkan pelbagai menu yang istimewa dan menarik.
Lokasinya iaitu Bazar Ramadan Desa Ilmu yang mulai beroperasi pada jam 2 petang hingga 7 malam itu mendapat perhatian bukan sahaja kepada penduduk di sekitar Kota Semarahan, malah dikunjungi oleh masyarakat daripada daerah sekitarnya. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada hari keempat berpuasa mendapati bilangan pengunjung yang hadir semakin meningkat saban hari. Untuk makluman semua, antara menu-menu yang ditawarkan di Bazar Ramadan ini termasuklah kambing panggang, nasi biryani, rojak sotong, rojak pasembor, ikan bakar, nasi kerabu, aneka kuih muih dan banyak lagi. Diharapkan pihak pengurusan bazar terus menjalankan tanggungjawab mereka dalam mengekalkan kualiti makanan dan kebersihan bazar untuk menarik lebih ramai pengunjung datang sepanjang bulan Ramadan ini. Bagi Kota Semarahan, terdapat 4 lokasi bazar iaitu Bazar Ramadan Uni Central, Bazar Ramadan Fale, Bazar Ramadan The Summer Shopping Mall dan Bazar Ramadan Desa Ilmu. Pengalaman cukup berharga kepada 7 petinju Muay Thai mewakili beberapa kelab tempatan termasuk 4 dari Sarawak yang mengambil bahagian dalam kejuaraan Muay Thai Weng Muay Thai Fight Night Peng Prof Mi Kalbar berlangsung di Kalimantan Barat, Kalbar, Indonesia. Kejuaraan berlangsung dari 7 hingga 9 Mac itu menyaksikan 7 perlawanan profesional Amatu Pro dan Amatu diadakan buat julung kalinya di Cafe Weng Coffee, Jalan Reformasi, venue tumpuan di Provinsi Kalbar. Menjuri tumpuan apabila Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMMS turut menghantar penyertaan seramai 4 petinjunya diketuai jurulatih Muay Thai Sukma Sarawak sendiri Muhammad Azan Nazri yang bertarung dalam perlawanan kategori Pro. Aksi beliau menentang Mahaji Arbain mewakili West Borneo Camp berakhir dengan keputusan seri selepas keduanya menampilkan pertarungan cukup bertenaga dan menghiburkan penonton yang hadir. Dalam pada itu, Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak melakar kemenangan dalam 3 perlawanan. Amatu Pro iaitu Muhammad Azan ke atas Elkos Fighter Wiwit Ismawandi Bol Hassan dengan menewaskan Eri Hartanto BMC Ketapang dan Muhammad Nur Aikal Ismail mengatasi Vincensius BMC Ketapang. Keputusan lain menyaksikan Muhammad Izzat Zulfakar Hazrit PMN Malaysia menang ke atas Bima Andika BMC Ketapang, Muhammad Hasbullah PMN Malaysia menundukkan Paulinus Akulia BMC Ketapang, manakala Riz Izadi Iswandi PMN Malaysia tewas di tangan Ariano BMC Ketapang. Presiden PMNS Jumaat Ibrahim ketika dihubungi mengucapkan tahniah kepada penganjur Weng Muay Thai Fight Night Peng Prof Mi Kalbar di atas kejayaan penganjuran kejuaraan ini. Katanya walaupun nampak santai, namun setiap peserta menampilkan mutu perlawanan yang cukup sengit dan menghiburkan, sekaligus mengangkat nilai dan kualiti sukan Muay Thai itu sendiri. Beliau menambah melalui penganjuran acara sukan seperti ini yang melibatkan Indonesia dan Malaysia, kita dapat mengukuhkan persaudaraan antara kedua negara selain mempromosikan sukan Muay Thai itu sendiri. Sekian edisi tengah hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Ayuh sama-sama kita nantikan dan memeriahkan Temasa Sukma ke-21 Sarawak 2024. #Salon Informasi Rakyat, Salam UKAS.